Anda dah run Google Ads, Anda dah run Facebook Ads, dah ramai orang nampak iklan anda, tetapi kenapa masih lagi ada orang yang belum membeli daripada anda? Jawapannya ialah kerana offer anda belum cukup-cukup kuat. Hai, Assalamualaikum, saya Orang Fahmi. Tuan-puan, dalam video kali ini saya akan sharekan kepada anda The Irresistible Offer yang saya namakan sebagai 8 seni menjual. Dan dalam video ini saya akan sharekan kepada tuan-puan step by step apakah yang anda perlu lakukan supaya anda dapat menjual sebanyak-banyaknya daripada pelanggan anda. Okey. So, tuan-puan, dalam video kali ini kita akan kongsikan kepada tuan-puan siri yang ketiga, okey, daripada customer journey. Kalau tuan-puan masih lagi belum menonton siri yang pertama dan juga yang kedua, saya sarankan tuan-puan untuk menonton siri yang pertama, iaitu leads magnet ataupun leads capturing. Yang kedua ialah content creation dan yang ketiga ini ialah the irresistible offer, 8 seni menjual. Alright. Macam mana anda nak menjual walaupun tak ada pengalaman menjual. Alright. So ini adalah customer journey ya tuan-puan. Daripada lead generation, kita masukkan dia ke dalam kolam database dan kemudian kita nurture customer tersebut dan barulah kita masukkan offer kepada pelanggan-pelanggan kita. Alright. So ini adalah customer journey yang betul ya tuan-puan. Kalau mungkin setengah daripada kita yang mana dia terus masukkan kepada offer kan. Daripada Facebook Ads tu terus pergi kepada offer. Bagus ke tak bagus macam tu? Bagus, okay. Dapatlah juga sale. Tapi masalahnya ialah kita tak boleh nak generate lebih banyak sale dan kos ikan kita akan jadi lebih meningkat. Alright. So apa yang kita nak buat ialah dalam bisnes kita nak kurangkan kos dan juga kita nak tingkatkan keuntungan. Alright. So caranya ialah dengan follow the customer journey yang saya tulis, yang saya tunjuk kepada tuan-puan ini. Yang pertama pergi kepada lead generation, kolam database, nurture customer dengan content kita, kemudian barulah pergi kepada offer tersebut. Alright. So that's it tuan-puan. Untuk video kali ini kita akan fokus hanya kepada the irresistible offer sahaja. Kita tak akan masuk kepada benda lain. Alright. So sebelum kita masuk kepada 8 seni menjual ni tuan-puan, saya nak mohon kepada tuan-puan untuk anda yang belum lagi subscribe YouTube ini, tolong subscribe YouTube ini dan juga tolong tekan butang lonceng dekat tepi tu. Okay, so minta tolong tuan-puan untuk support YouTube saya ni sebab saya masih lagi baru dekat dalam YouTube ni tuan-puan. Dan juga bagi anda yang mungkin baru sahaja join dekat dalam video saya ni, okey, saya ucapkan terima kasih kerana anda baru sahaja join. Dan bagi anda yang sudah lama follow saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana setia menonton video-video saya insya-Allah. Alright. So tuan-puan, tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada 8 seni menjual. Okey. So dekat dalam video ni tuan-puan akan dapat 8 seni menjual yang mana ini saya dapat daripada buku The Irresistible Offer daripada Mark Joyner. Okey. So kalau tuan-puan berminat untuk membaca buku ni, saya sarankan tuan-puan untuk beli buku tu dan baca satu persatu. Tapi dalam video kali ini saya hanya akan berikan summarize, okey, daripada buku tersebut. Okey. So apakah perkara pertama yang tuan-puan kena ada untuk tingkatkan seni menjual anda? First kali, tuan-puan kena ada urgency. Apa maksud urgency? Urgency ini ialah sesuatu yang membuatkan pelanggan nak take action now. Buat tindakan sekarang. Alright? Take action now. Okay? So, dia boleh jadi dalam bentuk produk tu terhad. Contohnya, produk tu mungkin anda hanya ada 50 produk sahaja. Okay? So, kalau pelanggan terlepas ataupun dah habis 50 produk tu, dah tak ada dah. Kena tunggu stok baru pula. So, itu adalah salah satu cara untuk kita bina urgency terhadap produk kita. Ataupun pendaftaran terhad, kita hanya ambil 1000 pendaftaran sahaja contohnya kan. Macam mana yang saya buat dekat e-book website saya, hanya 1000 orang yang terawal sahaja yang akan dapat e-book tersebut. Lepas daripada 1000 tu, mungkin kita akan kenakan bayaran. Okay? Mungkin kita akan tutup pendaftaran. So itu adalah urgency yang kita boleh bina dalam diri pelanggan supaya pelanggan buat apa? Take action now. Alright? So ini sangat-sangat penting tuan-puan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat Shopee sebagai contoh kan, ramai orang yang dia add to cart kan, dia tambah, dia tambahlah apa tu mop magic contohnya kan. Ada mop yang mudah tu kan ataupun mop yang boleh pusing, tekan-tekan dia pusing sendiri tu kan. Okey. Tambah lagi pula stroller baby, tambah lagi pula apa tu stiker meja kan. Tambah lagi pula macam-macam lagi, wire kabel dan sebagainya. Tiba-tiba at the end of the day, dia tak beli pun apa-apa produk. Sebab apa? Sebab tak ada urgency. Sebab tak ada apa-apa urgency kat situ. Okay? So, apa tu, pelanggan rasa yang buat apa aku nak beli sekarang? Nanti pun aku boleh beli. Faham tak? So, tak ada urgency dekat situ. Dan tambahan satu lagi tuan-puan, dekat sini anda boleh letak juga
tempoh waktu. Sebagai contoh mungkin dalam masa 1 hari ataupun dalam masa 2 hari, itu pun juga boleh bina urgency dalam diri pelanggan supaya mereka take action now. Alright? So itu adalah yang pertama. Yang kedua ialah kita berikan bonus tambahan. Bonus tambahan, alright? So dekat dalam bonus tambahan ni, kita sekalikan bonus tu dengan produk kita. Contohnya kalau kita jual Chocoja contohnya kan. Saya pernah beli Chocoja dengan beberapa orang ejen. First ejen dia beli just bagi ni je, bagi botol tu je kan. Kan Chocoja kan dia dekat dalam botol macam ni tinggi dia, alright? So dia just bagi botol sahaja tuan-puan. Apa yang berlaku ialah uh, kita just dapat botol tu je lah kan. Makan makanan sedap, of course lah kita suka makan Chocoja tu kan. Tapi bila kita beli dengan ejen yang kedua tu dia bagi dalam plastik yang cantik, kan. Kita beli pun nampak kemas, nampak best bila kita beli dengan dia tu. Rasa benda tu lebih presentable kan. So saya pun terus beli dengan orang yang kedua tu, okey. Kemudian bila orang yang kedua tu tak ada stok, saya terpaksa beli dengan orang yang ketiga. Bila beli dengan orang yang ketiga, dia tambah pula bonus dekat situ. Apa dia? Dia bagi pula sudu plastik. Sudu plastik cantik sangat tuan-puan. Warna purple kan. Memang best pakai sudu plastik tu. So, antara tiga-tiga orang ni, kalau saya tanya tuan-puan, yang mana yang kita lebih suka untuk beli? Daripada ejen satu ke, ejen dua ke, ejen tiga? Of course, daripada ejen tiga tu. Sebab apa? Sebab dia ada offer ataupun bonus yang diberikan sekali dengan produk tersebut. So, nampak tak? Okay, bila mana kita ada bonus tambahan, kita sekalikan dengan produk tersebut, dia akan membuatkan pelanggan lebih suka untuk membeli daripada kita. Okay, so the golden rule-nya dekat sini tuan-tuan, jangan bagi produk ataupun bonus yang kita sendiri tak nak. Okay, jangan bagi bonus yang kita sendiri tak nak. Contohnya kita nak bagi benda-benda yang kita sendiri tak nak lah kan. Kalau dekat dalam copyclick.app, kita ada offer kepada mereka yang beli kita punya produk, okey. Kalau dia nak tambah sikit tuan-puan, okey, dengan hanya harga RM97 sahaja, dia akan dapat 3 offer yang memang sangat-sangat best, iaitu yang pertama software WhatsApp Blaster, itu yang pertama. Yang kedua ialah kelas sekolah Facebook Ads. Yang ketiga ialah group support. Yang mana tiga-tiga ni nilai dia sangat-sangat tinggi tuan-puan, tapi dengan hanya RM97 diorang dapat tambah bonus tersebut. So nampak tak dekat situ offer, macam mana kita createkan offer tersebut supaya pelanggan ambil juga offer tu. Okay, so itu adalah yang kedua iaitu bonus tambahan. Okay, kita boleh juga tambah bonus tambahan dalam kita punya offer. Okay, the next is risk reversal. Risk reversal ni biasanya kita akan letakkan dalam bentuk kita namakan sebagai warranty ataupun guarantee kan, guarantee. So dekat dalam risk reversal ni tuan-puan, kalau kita nak bincangkan satu persatu memang sangat-sangat panjang dan kita boleh bincangkan dalam satu video sahaja kan. Mungkin setengah jam kan kita bincangkan risk reversal ni dalam bentuk guarantee tadi tu. Tapi basicnya ialah kita kena fikir macam mana cara untuk kita buatkan pelanggan kita rasa yang dia tak ada apa-apa risiko bila beli daripada kita. Contohnya kalau anda melanggan di copyclick.app, apa yang anda akan dapat ialah garanti selama 30 hari. Kalau anda tidak berminat atas apa sahaja alasan, maka bagi tahu kami dan kami boleh refund duit anda 100%. So nampak tak? Bila kita buat offer yang macam tu, orang akan rasa macam, "Ish, betul juga ni kan. Why not aku try je." Kan? Kalau aku tak suka nanti aku just minta refund je lah. So, boleh dapat semula duit. So, nampak tak? Benda tu dia sangat-sangat membantu untuk pelanggan anda buat keputusan untuk membeli daripada anda. Okay? So, itu juga yang akan membuatkan pelanggan anda rasa, "Ish, tak boleh nak kena, tak boleh elakkan ni kan. Kalau aku beli dekat orang lain nanti, entah macam mana kan. So, takut-takut tak boleh nak refund balik semula. So, baik aku dapatkan dekat dia ni." So, nampak tak? Okay? Bila mana kita buat risk reversal, tuan-puan, dia adalah satu perkara yang sangat-sangat powerful. Okay, untuk anda membuatkan pelanggan anda terus membeli daripada anda. Alright. So, dia boleh jadi dalam bentuk money back guarantee selama 30 hari. Okay. Kalau contoh macam kita tengok pizza Domino's sebagai contoh kan. Dia offer apa? Dia offer pizza akan sampai dalam masa 30 minit. Kalau tak, dia akan bagikan diskaun ataupun kupon diskaun kan. Yang mana kupon diskaun tu memang betul-betul kupon diskaun yang orang nak. Kan ada orang just jual kupon diskaun tu kan RM5, RM5, RM5 macam tu. Okay. So itu adalah cara bagaimana kita boleh bina risk reversal untuk produk kita. Okay. So itu adalah yang ketiga.
Yang keempat ialah branding and positioning. Okay, so branding and positioning ni tuan-tuan kena faham, dia akan meningkatkan kita punya offer, kita punya sales. Okay, yang mana bila kita ada branding yang bagus, okay, dikalikan dengan offer yang bagus, maka dia akan meningkatkan sale kita secara mendadak, tuan-tuan. Kalau kita ada branding yang bagus dan kita berikan offer yang bagus, so sale akan masuk macam air, tuan-tuan. Alright. So dekat sini macam mana kita nak bina branding kita supaya orang nampak kita ni as somebody yang expert dalam certain niche ataupun dalam certain area. So tuan-puan kena fikirkan apakah expertise tuan-puan supaya bila orang datang je dekat tuan-puan dia tahu dah. Okay, so dia ni expert dalam ini. Okay, so dia akan bantu aku dalam ini. Contohnya kalau macam kami di letupcancel.com, kami memang betul-betul expert dalam bagaimana cara untuk kita membina bisnes online dan juga bagaimana kita membina branding secara online, dari segi copywriting, dari segi leads generation, dari segi content creation, copywriting, ulang semula website developing, okay, gambar dan sebagainya. So itu adalah kepakaran kami, expertise kami, alright. Dan itulah yang kami bantu pelanggan-pelanggan kami selama ini dan itu adalah branding kami. So tuan-puan kena fikirkan apakah branding dan juga positioning tuan-puan supaya apa? Supaya bila mana tuan-puan buat offer nanti, dia akan memang jadi betul-betul offer yang sangat-sangat irresistible, yang memang orang tak boleh nak lari. So itu adalah yang keempat, alright. Yang kelima, okay, yang kelima ialah scarcity. Okay, scarcity. Kenapa kena letakkan scarcity ni, tuan-puan? Sebab manusia ni dia FOMO. Apa maksud FOMO? FOMO ialah fear of missing out. Okay, fear of missing out. Orang takut kalau dia terlepas sesuatu. Orang takut kalau dia terlepas, kita panggil offer. Okay, orang takut kalau dia terlepas discount. Okay, contohnya kalau ada Shopee 77. Yang baru 2 hari lepas kan. Shopee 77, okay. Orang add tu kad, kemudian dia tunggu 77 tu. Sebab apa? Sebab itu adalah offer yang gila-gila punya. Harga memang turun kau-kau punya. Okay. So, dia akan check out pada hari 7, hari bulan 7 tersebut, tuan-puan. Alright. So, orang memang sangat-sangat takut kalau mereka terlepas sesuatu dan dia boleh jadi dalam beberapa bentuk, contohnya produk terhad, okay, ataupun pendaftaran terhad ataupun diskaun terhad. Kalau macam Shopee tu, dia buat 7 hari bulan 7 tu diskaun kau-kau untuk 1 hari sahaja kan. Sebenarnya tiap-tiap bulan pun ada ada diskaun tu kan. Alright. Okay, so bagi saya lah kan, satu hari nanti mungkin Shopee dia akan kita panggil apa, cara yang dia buat 77, 88 dan sebagainya tu, satu hari nanti mungkin dia akan jadi lemau, okey. Sebab orang dah boleh agak dah strategi dia tu, setiap kali ada 77, 88, 99 dan sebagainya akan ada diskaun. So mungkin satu hari nanti orang akan dapat predict benda tu dan mungkin strategi tu dah tak berkesan dekat Shopee lah. Okay. The next thing ialah pricing. Okay. Harga. Harga pun kita kena pandai letakkan, tuan-puan. Okay. Contohnya kalau harga, kita nak letak harga yang macam mana. Okay. So kita kena test harga yang berbeza. Okay. Adakah harga rendah lebih profit untuk kita punya bisnes ataupun harga tinggi lebih profit untuk kita punya bisnes. Alright. Contohnya kalau macam saya sendirilah, kalau macam sebelum ni saya letakkan harga tu dalam bentuk kontras sebagai contoh kan. 1, 2, 3. So apa yang dia akan dapat dalam satu, apa yang dia akan dapat dalam harga yang kedua dan apa yang dia akan dapat dalam harga yang tiga. Okay. So saya test pula dengan cara yang lain. Hanya satu harga sahaja tapi ada upsell pula. So kita kena banyak kali test untuk kita punya produk dan kita kena tengok mana yang lagi menguntungkan. Okay. So, dalam pricing, tuan-puan, kita kena banyak buat test supaya kita punya supaya kita dapat tahu apakah harga yang paling sesuai untuk produk kita. Okay. So, the next thing ialah discount. Alright, discount. Okay. So, most of the cases, tuan-puan, dalam bisnes kita, biasanya kita akan bagi diskaun lah. Okay. Most of the cases, tuan-puan. Alright. Tetapi ada certain case dalam bisnes kita yang kita tak boleh langsung bagi diskaun. Alright. Mungkin sebab itu adalah kita punya premium produk. Okay, mungkin itu sebab itu adalah kita punya high ticket produk sebagai contoh. So, yang itu memang kita tak boleh nak bagi diskaun dan kita tahu kalau kita tak bagi diskaun pun orang akan ambil. So, untuk yang itu no problem, tak payah berikan diskaun, tuan-puan. Okay, sebab apa? Sebab kita nak nampakkan yang itu memang betul-betul kita punya high ticket produk. Okay, tapi most of the case, tuan-puan,
kita kena sentiasa bagi diskaun kepada customer kita supaya dia rasa yang dia perlu untuk dapatkan produk tu sekarang juga. Okay. The next thing ialah yang paling last sekali ialah unik tuan-puan. Unik. Okay. Unik ni tuan-puan, dia tak semestinya kita kena ada produk yang unik daripada orang lain kan. It is almost impossible for us untuk bina satu produk yang betul-betul unik, okay, yang memang tak ada orang boleh tiru produk kita tu, okay. Macam tu juga kami dulu, okay, di letupkansil.com, di Copyclick, kita rasa macam kita adalah orang yang pioneer dalam semua perkara kan. Okay, kita lah yang buat ini, buat software ini dan sebagainya. Tapi at the end of the day, ada je orang yang boleh tiru kita punya software, boleh tiru kita punya produk dan sebagainya. Okay. So, boleh saya katakan it is almost impossible for us untuk buat produk yang betul-betul unik. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita jadikan diri kita unik. Okay, mungkin produk kita tak unik tapi jadikan diri kita unik, ataupun kita tak jadikan produk kita unik tapi kita jadikan offer yang kita berikan itu sangat-sangat unik. Okay, contohnya macam saya pernah ada jumpa beberapa orang usahawan yang mana kelas dia tu memang kelas yang biasa-biasa je. Okay, mungkin ramai orang boleh buat kelas macam tu, tapi offer dia yang diberikan ialah lifetime recharge. Maksudnya pelanggan yang datang dekat kelas tersebut dia boleh recharge bila-bila masa sahaja untuk dia dapatkan upgrade ilmu sebagai contoh. Okay, so itu adalah perkara yang unik yang mana orang lain tak berani nak buat. Macam tu. Okay. So, mungkin produk tu tak unik tetapi offer yang diberikan itu sangat-sangat unik menyebabkan orang tak boleh nak elak daripada membeli daripada dia berbanding dengan orang lain. Alright. So, that's it tuan-puan untuk video kita. Mungkin simple sahaja untuk the irresistible offer 8 seni menjual ni. Tapi tuan-puan, ini adalah sangat-sangat penting. Okay. Dan inilah sebab kenapa ramai orang boleh menjual lagi banyak daripada orang lain. Sebab apa? Sebab dia ada offer yang sangat-sangat bagus berbanding dengan orang lain. Alright. So sekali lagi saya nak ingatkan, ini adalah siri yang ketiga daripada customer journey. First customer journey ialah lead generation. The second one is value transition, dan juga yang the third one is offer, irresistible offer. Okay. So pastikan bila mana tuan-puan nak run business tuan-puan, buat dahulu lead generation, kemudian bagi value transition, dan kemudian barulah pergi kepada offer, irresistible offer ini. Okay. InsyaAllah tuan-puan, kalau tuan-puan follow through the journey tuan-puan, insyaAllah saya yakin tuan-puan boleh growkan business tuan-puan. Alright. So, itu sahaja untuk video kita kali ini. Okay. InsyaAllah bagi tuan-puan yang berminat, okay, masih lagi saya buka sesi coaching selama 6 bulan bagi anda yang rasa uh, penting untuk anda ada ilmu ini, iaitu customer journey, value transition dan juga offer ni tuan-puan. Macam mana nak customize dalam bisnes tuan-puan. So, saya buka coaching selama 6 bulan tuan-puan. Dekat dalam sesi coaching selama 6 bulan tu, kita akan berikan semua ilmu tentang bisnes dari segi website developing, dari segi copywriting, gambar dan sebagainya. And then, kita akan follow up tuan-puan setiap 2 minggu untuk tuan-puan punya progress, dan kita akan follow rapat-rapat supaya tuan-puan betul-betul dapat, kita panggil, dapat gunakan ilmu yang terbaik untuk bisnes tuan-puan. Alright. So, sesi coaching tu akan berlangsung selama 6 bulan. Dan bagi anda yang berminat, okay, kita tak ambil semua jenis bisnes tuan-puan. Memang ada orang yang dia nak join sesi coaching 6 bulan tu, tapi bila kita tengok dia dalam bisnes yang certain bisnes, so kita tolak siap-siap. Kita cakap, okay, ni tak sesuai untuk bisnes kita. Alright. So, bagi tuan-puan yang nak tengok sama ada bisnes tuan-puan sesuai ataupun tidak dalam sesi coaching selama 6 bulan ni, saya jemput tuan-puan untuk pergi ke letupkansil.com/coach. Okay. letupkansil.com/coach. Alright. Dekat sini tuan-puan ada satu ruangan. Okay, dekat sini ada satu ruangan yang mana tuan-puan boleh book, okay, sesi konsultasi bisnes selama 30 minit. Okay, dekat dalam sesi konsultasi ni kita akan bantu tuan-puan untuk tahu apakah masalah yang ada dekat dalam bisnes tuan-puan dan apakah possible solution untuk tuan-puan ambil, untuk tuan-puan take action dalam bisnes tuan-puan. Dan kalau tuan-puan rasa sesi konsultasi 30 minit tu adalah sesi konsultasi yang bagus dan juga akan membantu bisnes tuan-puan untuk coaching nanti, so kita boleh proceed dengan sesi coaching tersebut. Tapi kalau anda rasa yang mungkin it is the not right
fit untuk anda punya bisnes. So, no worries, tak ada apa-apa. Kita panggil komitmen, tak ada apa-apa bayaran. So, tuan-puan boleh teruskan dengan follow saya di Telegram, YouTube dan sebagainya. No worries. Okay. Macam mana cara untuk daftar ke sesi konsultasi bisnes selama 30 minit tu? Tekan sahaja mana-mana ruangan dekat sini. Okay. Alright. Kemudian tekan confirm dan isikan detail-detail tuan-puan dekat sini. Alright. So nanti saya akan call tuan-puan untuk konfirmasi dan saya akan berikan link Zoom untuk tuan-puan dan kita akan berjumpa selama 30 minit itu. Alright. So that's it tuan-puan untuk kita punya video kali ini, The Irresistible Offer 8 seni menjual. Harapnya tuan-puan dapat sesuatu daripada video kali ini dan doakan tuan-puan. Okay, doakan insya-Allah saya dapat bina buku untuk kita punya apa yang kita bincangkan selama ini. So saya nak on the way untuk bina buku tuan-puan. Dan insya-Allah bagi anda yang terawal kita akan bagi offer lah. Kita akan bagi buku tu secara percuma insya-Allah. Alright. So dari situ tuan-puan, kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.